Didik TV KPM. Okey, untuk segmen yang ini insya-Allah tadi kita dah belajar, kita dah bacakan hadis, kita dah tahu terjemahan and then kemudian kita dapat keluarkanlah golongan-golongan yang disebutkan dalam hadis beserta dengan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh golongan tersebut. Dan hari ini insya-Allah kita nak kupaskan bagaimanakah cara-cara untuk menerapkan ciri-ciri kepimpinan ini ada dalam diri setiap murid-murid. Jadi untuk itu Ustazah ingin menerangkan tentang yang pertama, untuk seorang murid ada ciri kepimpinan tadi mestilah bersifat dengan sikap berani. Jadi berani adalah bertujuan untuk murid-murid berani ke hadapan, menyuarakan pendapat, tidak gentar apabila ada sebarang ujian. Sebab kalau kita berani kerana benar, kenapa mahu takut? Begitulah. Dan kemudian untuk seorang murid memiliki ciri kepimpinan ini, mestilah ada sifat prihatin. Prihatin terhadap keadaan sekeliling. Siapa jiran di kiri dan kanan murid-murid di kelas. Kita kena prihatin dan kena ambil cakna keadaan mereka supaya mungkin bantuan kita sangat diperlukan untuk mereka teruskan pelajaran tadi. Mungkin ada masalah dan sebagainya. Itu adalah salah satu ciri pemimpin yang bagus, ciri kepimpinan yang berkualiti. Jadi sebagai seorang murid, kamu kena prihatin keadaan orang sekeliling. Prihatin dengan kehadiran guru di dalam kelas, itu termasuk dalam prihatin. Dan seterusnya untuk potensi. Untuk sebagai seorang murid yang memiliki kepimpinan, mereka ada potensi-potensi yang tertentu. Jadi untuk itu, murid-murid perlulah menggilap kekuatan masing-masing. Siapa yang tahu kekuatan ini tadi? Anda sendiri yang tahu. Murid-murid yang tahu di mana kekuatan anda. Mungkin kekuatan murid-murid pada menulis, maka teruskan menulis. Mungkin kekuatan tadi kepada orang kata menjadi imam, teruskan. Kekuatan tadi sebagai orang kata boleh mengajarkan kawan lain subjek matematik. Kekuatan kita matematik, teruskan. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin, kita perlu gilap kekuatan kita. Jangan sembunyikan. Jadi untuk permata itu terus bersinar, dia mesti perlu digilap. Okey. Dan untuk seterusnya, sengaja Ustazah tak beri penerangan di sini sebab kita nak bagi ruang untuk murid-murid yang memberi penerangan. Jadi Ustazah pergi kepada seterusnya dari aspek berilmu. Jadi siapa yang rasa-rasanya boleh memberikan cara nak terapkan berilmu tadi dalam diri untuk adanya ciri kepimpinan? Okey. Siapa yang boleh bantu Ustazah? Siapa boleh bantu Ustazah? Semua diam je. Semua dah tak nak bercakap dah. Terpukau Ustazah. Terpukau dengan pertanyaan Ustazah. Okey. Silakan. Okey, baik Akil. Okey, Akil. Dari segi disiplin, kita boleh melatih disiplin yang tinggi dalam diri untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Okey, alhamdulillah. Okey, dia jawab disiplin dulu. Okey, tak apa, betul. Okey, Akil, kita boleh bagi ganjaran. Okey, tahniah betul, Akil. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita kena terapkan nilai berdisiplin dalam diri supaya kita dapat orang kata merancang sesuatu dengan penuh orang kata strategi. Kita kena ada perancangan. Jadi itulah dia pentingnya berdisiplin. Okey, lagi ada siapa yang nak jawab yang lain? Untuk ciri ataupun aspek yang lain? Saya Zaf. Okey, Syed Zafri. Untuk masa, kita perlu menepati masa dan mengurus masa dengan bijak supaya tidak membuang masa. Okey, bagus. Jadi untuk jadi seorang pemimpin, masa itu emas. Kita kena kejar masa. Kita kena cari masa dan ruang, bukan menunggu masa. Okey, dan yang untuk berilmu ni tadi, pemimpin ni untuk jadi orang yang dihormati anak-anak, kita perlulah menjadi orang yang berilmu. Kutiplah sebanyak mana ilmu yang ada, tidak semestinya hanya ilmu di dalam kelas. Kehidupan kita ini adalah satu perjalanan. Betul. Dan perjalanan ini adalah salah satu daripada bentuk ilmu yang kita kena kutip. Tak boleh buang masa, tak boleh kita sia-siakan. Jadi anak-anak, inilah dia cara kita nak terapkan bagaimana kepimpinan itu ada dalam diri kita masing-masing. Dan untuk seterusnya adalah penutup. Dan Luqman sebenarnya ada rumusan Ustazah bagi pada 2 hari ini. Kita ada rumusan daripada murid
bagaimana apa yang telah kita pelajari, mereka pelajari sepanjang sesi ini dan kemudian apakah harapan mereka. Jadi kita pergi pada yang pertama, rumusan untuk apa yang kita pelajari pada hari ini. Ada sesiapa yang nak bantu kawan-kawan wakil untuk jadikan satu rumusan? Betul. Dipersilakan wakil daripada murid-murid di talian, siapa nak siapa yang berani? Siapa yang berani? Sudah. Okey, silakan. Okey, rumusannya saya dapat menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dan amanah, Ustazah. Okey, menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dan amanah. Okey, alhamdulillah. Jadi itu harapan. Dan apakah dia yang kita pelajari pada hari ini? Siapa yang boleh bagi ulasan? Apa yang kita dah pelajari daripada awal tadi sehingga sekarang, apa yang kita dah pelajari? Apa yang kamu dah kuasai, murid-murid? Saya nak cuba, Ustazah. Okey, Akil. Dipersilakan, Akil. Apa yang saya telah pelajari adalah saya dapat mengetahui terjemahan hadis dan kepentingan memupuk sikap kepimpinan dalam diri. Okey, alhamdulillah. Betul tu kita dah belajar hadis, terjemahan dia, kita dapat menghayati sebenarnya apa yang Rasulullah inginkan. Siapakah golongan yang disebut-sebut dalam isu kepimpinan ya. Okey, jadi baik anak murid untuk hari ini murid-murid di rumah dan di talian, sebenarnya perkongsian ustazah bermula daripada bagaimana kamu dapat membaca hadis dengan lancar dan betul. Kemudian kita belajar bagaimana apakah maksud setiap potongan-potongan hadis ini tadi, dan kemudian kita telah mempelajari apakah golongan, siapakah golongan yang disebut dalam hadis berserta tanggungjawab masing-masing. Dan yang terakhir, bagaimanakah kita hendak membina ayat pengajaran untuk sesuatu potongan hadis ya. Dan alhamdulillah sepanjang pengajaran ini ustazah harap anak-anak murid kita jangan lupa bahawa pentingnya untuk kita pupuk nilai-nilai kepimpinan dalam diri. Kerana setiap daripada kita adalah pemimpin. Tidak jadi pemimpin sekarang, kitalah pemimpin akan datang masa depan. Okey, dan harapan ustazah, ustazah petik daripada kata-kata hikmah yang daripada petikan Imam Al-Ghazali. Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai, tetapi ingat bahawasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi jangan lupa bahawasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki, tetapi ketahuilah bahawasanya engkau akan menerima balasan yang setimpal dengannya. Kata-kata ini ustazah harap dapat dijadikan panduan kepada anak-anak murid di rumah maupun di talian. Sesungguhnya apa pun yang kita kehendaki, kita kena ingat dan kita kena tahu bahawa balasan yang kita terima ini tadi adalah setimpal dengan apa yang kita buat. Subhanallah. Okey, baik ustazah, kita pun sudah berada di penghujung segmen. Bagaimana ustazah menilai prestasi murid-murid kita hari ini ustazah? Okey, alhamdulillah ustazah rasa setiap daripada pengukuhan yang kita lakukan untuk setiap slot ni tadi nampak murid-murid begitu aktif dan dapat memberikan jawapan yang tepat. Kita dapat lihat pada carta ganjaran ini tadi nak menunjukkan bahawa betapa aktifnya penglibatan murid-murid. Ya, tepukan untuk diri sendiri. Tahniah kepada semua murid yang belajar pada hari ini. Dan bagaimana ustazah murid-murid kita boleh dapatkan bahan rujukan? Okey, bahan rujukan yang boleh didapati daripada portal D5 KPM. Murid-murid jangan Didik TV KPM.